Negeri Kelantan untuk terus menghadirkan diri dan juga bersama-sama memeriahkan lagi program jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Sudah pastinya banyak yang disediakan reruai daripada perkhidmatan kerajaan, agensi dan juga jabatan khususnya untuk memberi satu pendekatan secara langsung kepada masyarakat lah dan juga pendedahan berkenaan peranan kementerian dan juga agensi-agensi. Seperti yang kita boleh saksikan, ini merupakan reruai daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KECOM. Pastinya juga yang istimewa di reruai KECOM, kita ada cuba bakat berita perdana. Wow, mana tahu anda ada bakat kan, boleh menjadi pembaca berita selepas ini kan. Dan juga kita ada game e-sport juga dekat situ. Kita ada game, kita ada pelbagai sebenarnya antara intipati-intipati yang menarik di reruai KECOM. Dan sudah pastinya di setiap reruai-reruai kementerian, agensi dan jabatan ini semua pun sudah bersedia pada ketika ini untuk menerima ataupun menantikan kedatangan daripada pengunjung-pengunjung khususnya untuk jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Segalanya telah tersedia untuk anda. Jadi ayo bersama-sama kita memeriahkan lagi, jelajahi potensi anda dengan memanfaatkan setiap platform dan juga ruang yang disediakan oleh pihak kerajaan. Ya, insya-Allah kalau anda berkesempatan untuk datang sekarang, anda juga boleh melihat kami siaran secara langsung di sini. Lihat bagaimana kan abang-abang kameraman kita di belakang tabir, sebenarnya orang-orang kuat kita yang telah pun berjayakan siaran langsung ini. Okey, ini dia sekarang ni sekitar di reruai pelbagai, kalau kita tengok dah mula meriah dah kemeriahan itu. Kita tengok ada pelbagai aktiviti menarik yang kami tawarkan kepada anda. Banyak sebenarnya semalam pun Munawar, kita tengok ramai sebenarnya yang balik tangan tak kosong tau. Pegang beg tu kiri kanan penuh. Hadiah-hadiah yang kami berikan kepada anda. Jadi perlu untuk hadirkan diri anda ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Kota Baru Kelantan. Itu pastinya berkenaan suasana dan juga kemeriahan program jelajah aspirasi keluarga Malaysia untuk hari kedua pada hari ini. Jadi jangan lepaskan peluang. Ini merupakan satu peluang keemasan, julung kali program ini diadakan di negeri Kelantan, negeri Cik Siti Wan Kembang ini. Sudah pastinya sekarang ini kita ada satu segmen yang cukup istimewa. Seperti yang kita sudah maklum, impak daripada pandemik COVID-19 telah mempercepatkan lagi proses digitalisasi dalam negara, dan impak digitalisasi ini memberi manfaat dan juga limpahan rahmat yang cukup besar kepada negara kita dari aspek pendidikan, dari aspek usahawan PMKS di luar sana. Jadi kita akan terus bersama dengan tetamu kita di pagi ini untuk Selamat Pagi Malaysia at JAKM ini. Dan kita kenalkan iaitu tetamu kita Profesor Dr. Muhammad Ismail selaku Pengarah Kanan Institut Keusahawanan UMK. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ditemani oleh Encik Zazuri Zulkifli selaku Perundi Keusahawanan Digital. Selamat datang. Assalamualaikum. Okey, hari ini kita nak berbicara berkenaan fasa peralihan dari konvensional kepada digitalisasi. Mungkin Prof boleh mulakan terlebih dahulu bagaimana Prof melihat fasa konvensional kepada digitalisasi ini, bagaimana ia memberi impak kepada proses PDP ataupun proses pengajaran di UMK sendiri dan dari sudut pengurusan universiti sendiri, bagaimana Prof? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Munawar dan Sofi kerana menjemput UMK. Kalau kita bercakap tentang soal perubahan daripada konservatif kepada digital, ia sebenarnya telah bermula lebih pada 6 tahun yang lalu semasa era revolusi industri 4.0. Dan bila berlaku pandemik, dia telah berubah keseluruhan landscape kehidupan manusia, termasuk dari segi kesihatan, budaya dan terutamanya pendidikan. Dan kalau kita lihat sekarang ni, dunia pendidikan telah berubah, yang mana semua rakyat dan semua bakal mahasiswa dapat mengikuti kursus secara online tanpa melalui face to face. Itu antara impaknya. Dan sekarang ni kita juga telah menyediakan, kita panggil MOOC, Massive Open Online Courses. Lebih daripada 90 kursus yang kita sediakan, yang mana pelajar boleh mengambil secara online melalui MOOC ini. Dan juga dari sudut pengurusan, impak digitalisasi ini telah menjadikan pengurusan lebih cekap dan efisien. Yang mana keputusan yang kita perlu dibuat secara cepat. Kalau dulu kita terpaksa face to face. Betul. Sekarang ni kita boleh buat cara online, malam pun ada meeting. Dan in fact dari segi kos pun juga menjadi lebih menjimatkan. Tidak perlu kita contohnya kalau Kelantan pergi ke KL, kita boleh buat secara online dan keputusan dibuat secara cepat dan juga efisien.
Wah, itu yang penting kan, dan memudahkan kita semua. Tak kira di mana kita berada. Kalau mungkin sebagai contoh kita bercuti, tapi kalau perlu untuk attend meeting tu masih boleh attend lagi kan, Prof? Okey, dan antara lain yang kita boleh kongsikan daripada Encik Zazuri sendiri selaku perundi keusahawanan digital iaitu digitalisasi perniagaan dilihat sebagai komponen yang cukup penting kan, iaitu ia tanpa sempadan. Jadi bagaimana pendapat Tuan berkenaan dengan ketersediaan PMKS untuk beralih ke arah digitalisasi iaitu pasca pandemik COVID-19? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara Munawar, Cik Sophie. Selamat pagi Malaysia. Ya. So bila kita bercakap tentang tajuk pagi ni sangat-sangat bagus, konservatif menuju ke arah dunia digital. Kalau konservatif ni, kalau bahasa mudahnya kita nak faham, konservatif ni macam pemikiran lapuk. Sukar nak berubah. Atau tak nak berubah, pemikiran jumuk, beku dan sebagainya. Jadi sebagai seorang perunding usahawan digital, saya melihat bagaimana ketersediaan usahawan PMKS. Yang saya percaya sekarang ni apabila kita telah melalui fasa pandemik yang agak lama. Jadi kita sangat-sangat percaya semua usahawan telah bersedia untuk melalui proses digitalisasi. Alright, sebab kita kena terima hakikat dalam zaman revolusi industri 4.0 ni, mana-mana usahawan PMKS yang tak nak berubah, mahu tak mahu tetap akan diubah. Itu adalah realiti. Sebab tu kita melihat keyakinan kerajaan meletakkan bahawasanya kita punya bilangan usahawan PMKS. Untuk makluman, PMKS kita ada 1.15 juta di Malaysia pada ketika ini. Dan kerajaan menyasarkan hampir 900,000 peniaga usahawan PMKS akan beralih kepada industri digitalisasi. Maksudnya kita akan adapt perniagaan ke arah digitalisasi. Jadi kalau kita melihat zaman pandemik dalam sekitar 2 tahun lebih kita melalui, daripada 1.15 juta tu 490,000 usahawan PKMS yang telah melakukan perubahan. Sebagai contoh, kita melihat ramai yang telah jumlah yang 490,000 tadi yang terlibat dalam industri e-commerce sebenarnya. Maksudnya mereka adapt daripada perniagaan konvensional kepada perniagaan yang lebih up to date lah. Jadi saya sangat-sangat percaya dengan keyakinan pihak kerajaan yang menyasarkan tahun 2025 hampir 900,000 nanti semua peniaga, semua usahawan PKS akan beralih perniagaan mereka ke arah industri digital. Right? So maksudnya dari segi kesediaan kita sangat-sangat optimistik. Semua orang, semua peniaga, usahawan PKMS sudah bersedia untuk beralih ke era digital, insya-Allah. Untuk beralih kepada era digital selari dengan revolusi industri 4.0. Seperti Tuan nyatakan tadi, PMKS ini merupakan tulang belakang kepada ekonomi negara dan menyumbang lebih pada 60% kepada ekonomi KDNK negara. Sepastinya dari sudut kita bercakap berkenaan soal masa hadapan negara kita, pasti kita ingin mengetahui juga antara peranan dan juga inisiatif yang digerakkan oleh UMK sendiri bagi memperkasakan mahasiswa-mahasiswa kita ini yang merupakan tenaga kerja masa hadapan negara untuk berteraskan digitalisasi ini, Prof. Okey, kalau kita cakap tentang soal masa hadapan, zaman sekarang sudah berubah. Kita kata otomasi dan kecerdasan buatan ataupun AI merupakan enjin kalau kita bercakap soal IR 4.0. Dan saya ingin memetik dalam Forum Ekonomi Dunia menganggarkan 65% kanak-kanak yang berdaftar masuk pendidikan rendah hari ini akhirnya akan bekerja dalam pekerjaan yang belum pernah mereka diciptakan. Dan kalau kita bercakap tentang revolusi IR 4.0 dan sektor pekerjaan masa hadapan, kalau saya ingin memetik satu lagi lah yang kajian dibuat oleh McKinsey Global Institute menganggarkan antara 400 juta hingga 800 juta pekerjaan sedia ada akan digantikan pada tahun 2030. So bila kita cakap soal digital, kita akan melahirkan pada masa hadapan graduan yang mempunyai ciri inovasi dan juga bersifat global player. Yang mana graduan ini perlu mempunyai ciri-ciri problem solver, quick thinker
dan juga mampu mempunyai kemahiran digital. Dan seperti yang disebutkan oleh sahabat saya tadi, kita tidak dapat lari, nak tak nak, maknanya graduan pada masa hadapan untuk mereka bersaing dalam dunia pekerjaan pada masa hadapan mesti mempunyai kemahiran digital. Dan itu adalah antara kita boleh katakan satu kemestian dan satu skill yang perlu ada bagi setiap graduan yang akan memasuki era pekerjaan pada masa hadapan. Dan kita di UMK khususnya telah melakukan beberapa inisiatif seiring dengan hasrat kementerian untuk ke arah kita kata blended learning, pembelajaran secara teradul. Dan antaranya kita memperkenalkan program micro credential. Yang terbaru kita jalankan program dengan PTPTN, yang mana peserta melalui program graduate executive marketer dapat mengikuti program melalui micro credential, yang mana mereka tidak perlu hadir face to face, hanya melalui kaedah menggunakan video, dan mereka belum menjawab beberapa soalan. Itu dia, banyak sebenarnya peluang yang memudahkan kita semua kan, Prof? Ya, betul. Itu dia. Dan kita juga dengan seperti antara yang Prof kongsikan tadi, cabaran-cabaran yang perlu dilalui, yang perlu kita tempuhi. Nak tak nak kita kena move on juga. Kita kena beralih ke arah digitalisasi ini sendiri. Jadi apa antara cabaran lain juga Tuan? Kita boleh kongsikan? Kalau kita bercakap tentang cabaran yang dihadapi oleh PMKS, bila sebut tentang digitalisasi ni, pertama dia tidak boleh lari daripada capaian kepada internet. Itu nyawa dia. Betul. Itu nyawa dia. Betul. Jadi pada saya sangat-sangat penting kerajaan memperluaskan capaian jalur lebar internet 4G dan juga 5G kepada semua kawasan. Bukan sekadar semua kawasan, kita nak kalau boleh dengan kos yang sedikit murah. Sedikit murah agar semua lapisan rakyat, especially usahawan PKMS, boleh memastikan program digitalisasi perniagaan mereka berlaku dengan cukup efisien. Itu yang cabaran yang sangat-sangat penting pada saya. Yang keduanya, cabaran yang juga sangat-sangat penting adalah cabaran berkaitan dengan kita punya mindset. Bila kita bercakap tentang konservatif, of course konservatifnya bercakap konservatif ni kita nak nyatakan bahawasanya berkaitan dengan cara berfikir. And then cara buat tindakan. Betul. Jadi kalau kata dua ni selari, insya-Allah dia akan menghasilkan satu produktiviti yang bagus. Jadi bagaimana kita nak betulkan mindset usahawan ni, sebab kita percaya di luar sana masih ada lagi usahawan-usahawan PMKS yang masih lagi mempunyai mindset yang tidak nak berubah. Masih nak mengekalkan cara konvensional, cara tradisi. Jadi cabaran ni perlu diatasi secara tuntas lah insya-Allah. Yang ketiganya, kita melihat bagaimana jurang antara generasi perlu dirapatkan. Maksudnya macam saya dengan Prof, kita ni ada generasi X yang lahir antara tahun 1965 hingga sehingga 76. Jadi kita lahir dalam keadaan belum ada hiburan-hiburan sebegini. Belum ada aplikasi-aplikasi berbentuk digital. Jadi kalau kita nak compare dengan generasi Z, macam Sophie dan juga Munawar dipanggil sebagai generasi Z, yang lahir juga dipanggil sebagai generation net, yang lahir antara 1998 hingga 2009. Jadi kalau kita perhatikan jurang antara generasi X dan juga Z ni masih lagi ketara. Jadi kalau kata masalah ini tidak diatasi, saya sangat percaya aspirasi kerajaan untuk memastikan digitalisasi ini menjadi suatu tunjang kepada pembangunan negara mungkin sukar untuk direalisasikan kalau perkara sebegini tidak dilihat dengan teliti lah. Itu sudut cabaran daripada PMKS sendiri. Mungkin kita juga ingin mengetahui cabaran daripada pihak pentadbir universiti dan juga pengurusan universiti, bagaimana dari sudut cabaran yang perlu dilalui dan mungkin ada penambahbaikan untuk kita memastikan Malaysia ini menjadi satu hub pendidikan tinggi digital utama di peringkat global. Okey, untuk cabaran ini saya ringkaskan sebagai misi lah, MISI. Yang pertama adalah MI itu mindset, seperti yang disebutkan kawan saya tadi.
sektor pendidikan juga perlu melakukan anjakan pemikiran yang mana bukan setakat warga pendidik khususnya, bakal pelajar dan juga mahasiswa, malah masyarakat juga harus melakukan anjakan minda. Betul. Yang mana dunia hari ini sudah berubah, mana kita menuju ke arah digitalisasi dan sekarang ini kita telah masuk ke era digitalisasi dan sistem pembelajaran selepas ini adalah berdasarkan digital. Jadi kita kena perlu pasakkan dalam minda kita bahawa pembelajaran selepas ini kalau boleh tidak ada lagi face to face. Itu pada masa hadapan. Jadi secara online, secara digital. Yang kedua, cabarannya ada segi skill ataupun kemahiran. Dan dalam kita bercakap tentang digitalisasi, of course, kita memerlukan satu kemahiran untuk menggunakan teknologi-teknologi terkini yang canggih yang memerlukan satu kemahiran yang khusus. Jadi sebagai persiapan, kita perlu meningkatkan kemahiran kita dalam menghadapi dunia digital. Dan yang ketiga adalah infrastruktur. Sudah tentu seperti yang disebutkan oleh sahabat saya, nyawa adalah capaian internet, networking, begitu juga sistem merupakan nadilah bila bercakap soal digital. Saya bahagikan kepada tiga lah. Kita ada teknologi resources yang kita sebutkan tadi, teknologi building dari segi programming, information system dan juga pengurusan ICT. Jadi ketiga-tiga ini merupakan cabaran dan perlu dipertingkatkan untuk menghadapi digitalisasi. Dan di UMK insya-Allah kita telah meningkatkan kapasiti bandwidth daripada 1.1 kepada 6.4 untuk memastikan pembelajaran dan pengajaran dapat dilakukan secara cekap dan berkesan. InsyaAllah. Itu satu perkara yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada anda. Bagaimana pentingnya untuk kita mengubah mindset ataupun pemikiran kita daripada konservatif ke arah digitalisasi. Bagaimana impak digitalisasi ini pasti akan memberi limpahan rahmat kepada keseluruhan ekosistem ekonomi dan juga pendidikan negara. Betul. Dan pasti dia akan memudahkan kita semua kan. Tak perlu nak bersusah payah lagi, hanya perlu untuk atas dalam talian saja memudahkan Betul kita tu. semua. Jadi kita ingin ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita, Profesor Dr. Muhammad Ismail dan juga Tuan Zazuri Zulkifli atas perkongsian pada pagi ini. Kita harapkan memberi manfaat yang cukup besar kepada usahawan di luar sana, setiap lapisan masyarakat dan juga graduan-graduan di luar sana untuk kita terus